Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, video kali ini adalah subtopik 6.3 iaitu tangent kepada bulatan. Apa itu tangent? Tangent kepada bulatan ialah satu garis lurus yang menyentuh bulatan pada satu titik sahaja. Okay, kalau kita tengok kepada gambar rajah ni, okay, yang ini adalah bulatan dan yang ini adalah satu garis lurus. Apabila satu garis lurus ni, dia menyentuh lilitan bulatan hanya pada satu titik, ini kita sebut sebagai tangent kepada bulatan. Yang mana titik yang menyentuh lilitan bulatan ini kita sebut sebagai titik ketangenan. Yang ini adalah titik ketangenan. Baik, sekiranya titik ketangenan ini disambungkan kepada pusat bulatan yang disebut sebagai jejari, maka ada satu sudut dekat sini iaitu sudut 90 darjah. Sudut pada tangent bulatan ini dia akan jadi 90 darjah hanya sekiranya ianya disambungkan dengan jejari. Ini konsep yang awak kena faham. Kita akan tengok kepada contoh soalan nanti. Dalam rajah di atas, garis lurus PQ dan juga RS masing-masing menyentuh bulatan pada titik X dan juga titik Y. Sementara garis lurus UV melalui titik A dan juga titik B pada bulatan. Maka PQ dan juga RS ialah tangent kepada bulatan. Yang ini. Garis PQ dan juga garis RS ini merupakan tangent bulatan kerana garis ini hanya menyentuh satu titik sahaja pada lilitan bulatan. PQ dia menyentuh X. RS dia menyentuh Y. So, dua garis ini adalah garis tangent kepada bulatan. Manakala yang kedua, garis UV ini adalah bukan tangent kepada bulatan. Kerana garis UV ni dia menyentuh dua titik pada lilitan bulatan, iaitu titik A dan juga titik B. Maka UV ini adalah bukan tangent. Boleh? Itu adalah konsep kepada tangent bagi bulatan. Apa yang awak kena faham adalah bila sebut tangent kepada bulatan, yang pertama dia mesti bergaris lurus. Yang kedua, dia hanya sentuh satu titik sahaja pada lilitan bulatan. Sama juga, kalau dia tak menyentuh langsung lilitan bulatan, maka itu bukan tangent kepada bulatan. Baik, contoh soalan. Rajah di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O yang bertemu dengan garis lurus ABC pada titik B sahaja, hitung nilai X. Kalau kita tengok kepada gambar rajah ni, A, B dan C ini merupakan garis lurus. Yang mana garis lurus ini menyentuh lilitan bulatan pada B. Jadi, ini merupakan tangent kepada bulatan. Bila sebut tangent kepada bulatan, dekat sini dia ada sudut 90 darjah. Dekat situ dia sudut 90 darjah. So, sekarang ni soalan ni dia nak cari nilai X. Kita nak mencari nilai X. So, berapakah nilai dekat sini? Jadi, X ini dia berada dalam segitiga kan? Iaitu segitiga A, B dan juga O. A, B dan juga O. Jadi, kita perlu cari sudut yang berada di sebelah ni. 138 ni. Berapa nilai sudut dekat sini? So, 180
tolak dengan 138, awak akan dapat 42 darjah. So, sudut dekat sini adalah 42 darjah. Jadi, kita dah tahu sudut yang pertama 90, yang kedua 42. So, kita boleh cari nilai X. So, X sama dengan 180 tolak 90 tolak dengan 42. So, awak akan dapat 48. So, jawapannya adalah 48. Okey. Contoh yang seterusnya. Rajah di sebelah A, B, C ialah garis lurus dan O ialah pusat bulatan. Diberi bahawa AB sama dengan OB dan BAO sama dengan sudut BAO sama dengan 28. Hitung nilai X. Okay, so kita nak mencari nilai X. Baik, jadi soalan yang dah beri ABC ni adalah tangent kepada bulatan. Kerana dia menyentuh lilitan bulatan ni hanya pada satu titik. So dekat sini kita boleh dapat sudut 90 darjah kan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia kata panjang AB sama dengan BO. Okey, ini adalah dua garis yang sama panjang. Maka dekat sini ianya adalah segitiga sama kaki kan? Segitiga sama kaki. So kalau dekat sini adalah 28, okey, kaki yang sama, nilai dekat sini pun sama 28 darjah. Jadi kita boleh cari nilai X ni. So macam mana nak mencari nilai X? So kita boleh guna segitiga ni segitiga ACO. Okey, segitiga ni. Jadi okey, kita dah dapat nilai 90 darjah, 28 darjah dan juga 28 darjah. So kita boleh cari nilai X. Jadi X, okey, kalau kita tambahkan semua sudut ni kan, X tambah 28 tambah 28 tambah 90 sama dengan 180. So, X tambah dengan, okey, so kalau kita tambah semua ni, 28 tambah 28 tambah 90, awak akan dapat, okey, 146 okey, 146 sama dengan 180. So, X sama dengan 180 tolak 146. X sama dengan 34. So, jawapannya adalah 34 darjah. Okey, nilai X ni Baik, seterusnya. Jika dua tangen kepada suatu bulatan berpusat di O dengan titik ketangenan B dan C masing-masing bertemu pada titik A, maka BA sama dengan CA, sudut BOA sama dengan sudut COA, sudut OAB sama dengan sudut OAC. Okey, kita tengok kepada gambar rajah ni. Okey, yang dikatakan sebagai dua tangen yang bertemu. Okay, yang pertama kita ada tangen BA. Okay, tangen BA. Yang kedua kita ada tangen CA. So, dua tangen ini bertemu pada titik A. Maka, okay, nilai BA sama dengan CA. Okay, nilai BA, contohnya kalau dekat sini, nilai dia adalah 10 cm. Nilai BA sama dengan 10 cm. Maka nilai CA pun nilai yang sama iaitu 10 cm. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah sudut pada BOA. Sudut pada BOA adalah sudut pada X. Okey, jika nilai X ini adalah 70 contoh. Okey, maka sudut yang berada di bawah iaitu COA nilai dia juga sama adalah 70. Okey. Sama juga dengan sudut pada BAO, iaitu pada sudut Y ni. So, kalau sudut Y ni, nilai dia adalah 30, maka sudut CAO
iaitu Y ini juga sama adalah 30. Okey. Dia akan jadi sama dengan syarat dua tangent ini dia saling bersilang. Dia saling bertemu pada titik A. Okey, kita akan tengok kepada contoh soalan. Rajah di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O, tangent PQ dan RQ bertemu di titik Q, hitung nilai X, Y dan juga panjang jejari bulatan. Okey, jadi ada dua tangent kat sini iaitu PQ dan juga RQ. So, dua tangent dia bertemu pada titik Q. Maka, kita nak mencari nilai X. Kan? Kita nak cari nilai X. Kalau PQ ni adalah tangent, maka sudut pada P ni adalah 90 darjah kan? Itu adalah sudut pada tangent kepada bulatan. Jadi nilai X, X dia berada dalam segitiga, maka nilai X tambah dengan 90 tambah dengan 66 sama dengan 180. X tambah dengan 90 tambah dengan 66, 156 sama dengan 180. Maka nilai X sama dengan 180 tolak 156. X sama dengan 24. 24 darjah. So, nilai X adalah 24 darjah. Baik. Soalan B. Soalan B. Dia nak nilai Y. So, berapa nilai Y? Nilai Y dia sama dengan 14 kan? So, Y sama dengan 14 cm. Panjang dia adalah sama. Yang ketiga adalah soalan C. Panjang jejari bulatan. Mana jejari bulatan? Ini adalah pusat bulatan. O adalah pusat bulatan. So, garis di antara pusat bulatan ke lilitan bulatan. OP ini adalah jejari. Ini yang kita nak cari. Jejari. Jadi, baik. Kita nak tahu berapakah panjang jejari tersebut. Yang ni kita akan guna kemahiran yang kita telah belajar pada bab yang lalu. Iaitu nisbah trigonometri. Kan? Kita gunakan sudut pada X ni. So, kalau sudut pada X adalah 24 darjah, yang berada di depan sudut kita sebut sebagai T, tentang. Manakala 14 ini merupakan 14 dia akan jadi S sebelah. Kan? S sebelah. Jadi, kita nak tahu rumus apa yang akan kita guna. Ingat semula yang kita belajar sebelum ni. Iaitu S. Saya tak handsome. K. Kalau saya handsome. T. Tentu Timah suka. Jadi, maklumat yang kita akan gunakan adalah T dan juga S. Tentang dan juga sebelah. So, kalau tentang dan sebelah kita akan guna tentang dan sebelah kita akan guna yang ini kan. Kita akan guna tentang dan sebelah iaitu kita akan guna tan. Jadi, kita boleh tulis tan 24 darjah sama dengan T tentang yang kita nak cari iaitu jejari bahagi dengan S sebelah kita adalah 14. So, tan 24 darjah. So, yang ni kena pakai kalkulator. Tekan tan, tekan 24, awak akan dapat 0.4452 sama dengan jejari bahagi dengan 14. So, jejari sama dengan 0.4452 darab dengan 14. 14 bahagi ni kalau kita bawa ke kanan dia akan jadi darab.
So 0.4452 darab dengan 14. Jadi jawapannya yang akan kita dapat jejari sama dengan 6.233 cm. So itu adalah jawapan bagi soalan C. Okay, jejari dia adalah 6.233. Okay. Ini kan jejari dia 6.233. Rajah di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O. Tangen AT dan BT bertemu di titik T. Hitung nilai X dan juga nilai Y. Okay, kita tengok kepada rajah soalan. Okay, dua tangen iaitu AT dan juga tangen BT. So, dua tangen ini bertemu pada T. Okay, maka kita nak cari nilai X. So, X sama dengan, ini X sama dengan, X sama dengan 28 kan? Simple X sama dengan 28. Yang B. Kita nak mencari nilai Y. Y-nya adalah berada di sini. Nilai Y Y ini adalah sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum pada lengkuk AB. Jadi kalau kita nak cari nilai Y, kita boleh cari dahulu sudut yang berada di pusat bulatan kerana ianya adalah cangkuman lengkuk yang sama yang ini kan. So kita boleh cari dahulu sudut yang berada di pusat bulatan. Yang mana sudut yang berada di pusat bulatan ni adalah 2 kali ganda daripada sudut yang berada di lilitan bulatan. Jadi kita boleh cari dahulu sudut bagi AOT. Kita cari dulu sudut AOT. Sudut sini kita nak cari kat sini. Sudut AOT. So sudut AOT sama dengan, kita dah tahu tadi nilai X kita adalah 28 AT ni adalah tangen kepada bulatan. So kalau tangen kepada bulatan, kita boleh tahu sudut dekat sini sebenarnya adalah 90 darjah. So kita boleh cari sudut AOT 180 tolak 90 tolak dengan 28. So kita boleh dapat sudut pada OAT adalah 62 darjah. 62 darjah. Jadi kalau AOT 62 darjah, sudut bagi BOT yang bawah dia pun sama 62 darjah kan. Jadi sudut bagi AOB, sudut keseluruhan dia tu sama dengan 62 tambah dengan 62 darjah Jadi sama dengan 124 kan. 124 darjah. Sudut kat sini adalah 124 darjah. Jadi sudut pada pusat bulatan 124 darjah, maka sudut pada lilitan itu adalah separuh daripada sudut pada pusat bulatan Jadi sudut pada Y, sudut Y yang kita nak cari itu sama dengan 124 darjah bahagi dengan 2. So kita akan dapat nilai Y sama dengan 62 darjah. Baik, sudut X sama dengan sudut Y. X sama dengan Y. Dan juga sudut theta sama dengan sudut beta. Yang ini theta dan juga beta, sudut dia adalah sama. Kerana sudut di antara perentas dengan tangen bernilai sama dengan sudut pada tembereng selang-seli yang dicangkum oleh perentas tersebut. Apa maksudnya dekat sini yang dikatakan sebagai sudut yang sama iaitu nilai X dan juga nilai Y ini adalah sudut yang sama. Contohnya X adalah 50 darjah,
maka sudut pada Y pun sama 50 darjah. Dia akan jadi sama sekiranya sudut itu dia berselang-seli antara tembereng dan juga perentas. Okey, macam mana kita nak tahu? Okey, awak kena lukis dia. Yang mana? Okey, kalau saya lukiskan P, Q, S dan juga T ini saya juga panggil sebagai huruf Z. Saya sebut sudut Z Okey, kalau bentuk Z ni iaitu 50, kalau X ini adalah 50, yang berada pada hujungnya iaitu nilai T dia juga adalah nilai yang sama iaitu 50. Okey. Sama juga dengan theta dan juga beta. Okey, yang kedua ni. Okey, yang kedua ni Baik. Sudut pada theta dia akan sama dengan sudut pada beta. Okey, contohnya kalau dekat theta ni nilai dia adalah 50. Okey, 50. Maka sudut dekat beta ni pun sama 50. So macam mana kita nak tahu sudut dia adalah sama? Okey, sama juga kita akan buat huruf Z. Okey, R pergi kepada Q. Okey, RQ, QT dan juga TS. Okey, ni RQ, QT dan juga TS. So yang ini adalah kalau kita nampak huruf Z kan. Jadi sudut pada titik ketenjenan ni 50 ini dia akan sama dengan hujung huruf Z itu iaitu nilai yang sama. Beta dia sama iaitu 50. Okey, kita akan tengok contoh soalan untuk awak lebih faham Okey, contoh soalan Rajah di sebelah menunjukkan segitiga ABL. Dalam bulatan diberi bahawa KLM ialah tangent. KLM adalah tangent. Tentukan nilai X dan juga nilai Y. Okey, so dia dah beri nilai dekat sini iaitu KL. Okey. Sudut pada tangent dan juga perentas ini adalah 60. Okey, jadi kalau saya lukiskan huruf Z itu KL, sudut pada 60. Okey, dia akan naik kepada A. Hujungnya adalah huruf D. So, dia dah jadi bentuk Z kan, huruf Z. Jadi, sudut pada X ini dia akan sama dengan 60. So, nilai X sama dengan 60 darjah. Okey. Baik. Berapakah nilai Y? Okey, yang kedua berapakah nilai Y? So, Y ini yang kita nak cari. So, Y ini dia berada pada titik ketenjenan sudut di antara tangent dan juga perentas. So, ML naik kepada B. Kita nak bentukkan huruf Z tu. So, B kepada A. So, hujungnya sudutnya adalah 54. Jadi, berapakah nilai Y? Nilai Y dia adalah sama. Y sama dengan 54 darjah. Okey. Boleh? Kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, rajah di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O. PQ ialah tangent kepada bulatan. PSR adalah 38 darjah. Hitung nilai X. So, kita nak mencari nilai X. Okey, jadi X ini dia berada pada tangent tangent yang bersebelahan dengan perentas kan. So kita boleh bentukkan huruf Z tu. Kita lukis huruf Z tersebut. Jadi PQ, okey, QP, PS dan juga SR kan. Okey, jadi nilai nilai X ini dia juga sama nilai dekat sini. X. So, nilai yang sama. Okey, jadi berapakah nilai X? Jadi kalau kita nak tahu nilai X, okey, kita boleh cari nilai X ni iaitu sudut yang berada di dalam segitiga ni Okey, segitiga ni Kita dah tahu sudut yang pertama adalah 38. So, kita boleh cari sudut pada RPS ni, sudut kat sini. Sudut dekat sini adalah 90 darjah. Kenapa 90?
Kerana sudut ini dicangkum oleh apa dia panggil ni? Dicangkum oleh diameter. RS ni adalah diameter. So kalau RS adalah diameter, maka segitiga ini adalah 90 darjah. So 90, 38. So kita boleh cari nilai X. Jadi berapakah nilai X? Jadi X tambah dengan 90 tambah dengan 38 sama dengan 180. X tambah dengan 90 tambah 38 128 sama dengan 180. X sama dengan 180 tolak 128. X sama dengan 52 darjah. So nilai X dia adalah 52 darjah. So kalau dekat sini tadi nilai X kita adalah 52 darjah, maka nilai dia juga sama dengan X dekat situ, 52 darjah. Okey. Baik, contoh yang terakhir. Rajah di sebelah menunjukkan bulatan dengan PLN ialah tangen kepada bulatan. PLN tangen kepada bulatan. Sudut KLM ialah segitiga sama kaki. Diberi KLN sama dengan 68, itu nilai X. Okey, so kita nak mencari nilai X ni. X ini dia berada dalam segitiga KLM, iaitu segitiga sama kaki kan, kerana dua sisinya adalah sama panjang. Okey, dia dah beri maklumat dekat sini. Nilai sudut pada NLK iaitu 68. So kalau dekat situ nilai dia adalah 68. Okey, kalau saya lukis huruf Z dia NLKM. Okey, so ini huruf Z dia. So kalau sudut dekat situ adalah 68, maka sudut dekat sini pun sama 68 darjah kerana nilai dia adalah nilai yang sama. Okey, jadi kita boleh cari nilai X ni. Okey, oleh kerana KLM adalah segitiga sama kaki. So kaki dia, sudut dia adalah 68. Maka sudut lagi satu dekat sudut pada K pun sama 68 kan. So kita dah dapat 2. Okey, jadi kita boleh cari nilai X. Jadi X tambah dengan 68 tambah dengan 68 sama dengan 180. X tambah dengan 68 tambah 68, 136 sama dengan 180. X sama dengan 180 tolak 136. Nilai X sama dengan 44. So jawapannya adalah 44 darjah. Okay. So ini adalah kefahaman yang awak perlu faham untuk subtopik 6.3 iaitu tangen kepada bulatan. Okay. Jadi untuk video kali ini sampai di sini sahaja penerangan daripada cikgu, dan kita akan jumpa semula pada video yang seterusnya.